Okay, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Okay, hari semalam kita dah belajar berkaitan dengan bentuk perniagaan lain. Okay, kita dah tengok satu bentuk perniagaan lain iaitu franchise. So hari ni kita nak teruskan dengan bentuk perniagaan lain iaitu usaha sama. Okay. Okay. So ini adalah perniagaan franchise. So hari ni kita nak tengok satu lagi bentuk perniagaan lain iaitu usaha sama. Okay, so usaha sama ni adalah satu perkongsian strategik. Okay, dia ada perkataan perkongsian strategik ataupun ada perkataan strategik antara dua ataupun lebih individu ataupun syarikat dan mereka bersetuju untuk bekerjasama mengeluarkan barang ataupun perkhidmatan dalam jangka masa tertentu. Okay, cikgu bagi contoh. Okay, contoh perniagaan dia ada projek. Contoh projek pembinaan bangunan antara perniagaan A dengan perniagaan B. So perniagaan A dengan perniagaan B ni dia buat satu perkongsian strategik ataupun kita panggil sebagai joint venture. Okay, untuk membuat bangunan tadi lah. So apabila bangunan tadi telah selesai, okay, perjanjian perkongsian strategik tu akan terbubar. Okay, itu adalah kita panggil sebagai usaha sama. Okay, ataupun kalau kita tengok dalam bidang fashion, okay, usaha sama ataupun collaboration antara pereka A dengan pereka B. So dia akan keluarkan produk itu sajalah. So apabila produk tu dah habis dalam pasaran, usaha sama tu akan terbatal lah ataupun dia akan tamatkan usaha sama tersebut. Okay. So dalam sebuah usaha sama, okay, kedua-dua pihak akan membentuk sebuah entiti perniagaan yang baru. Okay. Modal akan disumbangkan oleh pihak-pihak yang bersetuju oleh menjalankan usaha sama. Maksudnya kedua-dua pihak dia akan sumbangkan modal. Macam tadi nak buat bangunan. So kedua-dua syarikat tu perlu sumbangkan modal. Okay. Mereka akan sama-sama mengawal dan menguruskan syarikat baru. Okay, maksudnya usaha sama ni dia akan bentuk satu syarikat yang baru. Okay, modal daripada kedua-dua pihak dan kedua-dua pihak dia akan kawal projek tersebut serta dia akan uruskan syarikat tersebut. Okay, dan usaha sama dia akan berkongsi aset, hasil dan juga perbelanjaan. Okay, segala aset, hasil ataupun kos-kos perbelanjaan untuk buat projek tersebut akan dikongsi bersama. Okay, usaha sama yang ditubuhkan mungkin untuk satu projek sahaja ataupun memang untuk tubuhkan satu syarikat yang baru. Okay, di mana kedua-dua syarikat menjadi pemegang saham. Okay, pemegang saham ni adalah siapa? Orang yang laburkan modal. Okay, pemegang saham ni adalah dia bagi modal lah kepada perniagaan, okay, ataupun pemilik perniagaan. Okay, perjanjian perniagaan dibuat, okay, dia mesti ada perjanjian. Okay, untuk apa? Menetapkan peranan dan tanggungjawab syarikat yang terlibat dalam keuangan, tenaga kerja dan juga lain-lain. Okay, ini contoh usaha samalah antara tabung haji dengan amanah raya. Okay, menubuhkan Abrash Management Sdn Bhd. Okay, yang ni dia tubuhkan satu syarikat lain. Okay, sebenarnya tabung haji ni satu syarikat, amanah raya ni pun satu syarikat. So dia ada satu projek, okay, dia tubuhkan satu syarikat lain yang berasingan iaitu Abrash Management Sdn Bhd. Okay, dengan pemilikan saham secara sama rata lah. So tabung haji ada 50% pemilikan saham, manakala amanah raya ada lagi 50% pemilikan saham. Okay, kenapa orang buat usaha sama ni? Okay, pertama untuk meningkatkan kedudukan syarikat, okay, berkongsi kepakaran dan juga menambahkan keuntungan perniagaan pemilik. Okay. Biasanya apabila usaha sama tu telah capai ataupun objektif tu telah tercapai, okay, syarikat usaha sama tadi tu akan dibubarkan. Okay, kedua-dua syarikat juga akan meningkatkan dana perniagaan dan seterusnya meningkatkan
keuntungan. So ada 3 tujuan usaha sama. Yang pertama meningkatkan kedudukan syarikat, berkongsi kepakaran, dan yang ketiga adalah untuk menambahkan keuntungan pemilik perniagaan. Ini adalah kelebihan dan kekurangan usaha sama. Kelebihan dia yang pertama, membantu perniagaan memperluas asas perniagaan. Macam contoh tabung haji tadi, mungkin dia ada dia lebih fokus kepada simpanan. Contohlah simpanan. Manakala amanah raya ni dia ada fokus benda lain. So bila dia bergabung, dia dapat luaskan lagi dia punya prospek perniagaan dia. Syarikat boleh menjalankan perniagaan di tempat yang belum pernah diterokai. Maksudnya kalau dia berdiri sendiri, dia mungkin tak akan dapat menguasai pasaran baru tu. So apabila dia bergabung, dia boleh terokai pasaran baru. Dapat meningkatkan dana kewangan, dan juga tenaga kerja lah untuk sesuatu projek. Macam tadi dana kewangan, kalau dia nak buat satu projek baru, dia boleh bahagi sama rata. Meningkatkan pengeluaran, kerana pasaran adalah lebih besar. Yang ketiga, mendapat teknologi baru. Dia dapat teknologi baru. Mudah untuk mendapatkan sumber bahan mentah dan juga sumber-sumber lain. Macam contoh kalau tabung haji tadi dia ada link lah dengan satu pembekal. So yang amanah raya tadi dia boleh mendapat kepentingan yang sama. Dia dapat benefit yang sama. Harta individu, aset serta pegangan dalam syarikat asal dikekalkan. Maksudnya yang asal ada dekat tabung haji tadi kekal. Yang ada dekat amanah raya tadi kekal. Dia tak kacau pun yang asal. Dia hanya buat sesuatu yang baru. Dan yang terakhir, risiko dalam perniagaan dapat dikongsi. Risiko dikongsi. Kalau contohnya projek tersebut gagal, kedua-dua buah pihak ataupun kedua-dua syarikat akan menanggung risiko tersebut lah. Ini kekurangan dia. Visi misi yang berbeza antara pihak menyebabkan berlakunya konflik. Kadang-kadang apa yang kita nak capai tu adalah tidak sama. So apabila dia dah tak ada kata sepakat, dia akan berlakunya konflik. Perbezaan budaya dan cara pengurusan yang berbeza dalam menjalankan sesebuah perniagaan. Boleh membawa masalah kepada pengurusan pada masa hadapan lah. So kalau contoh dia menggunakan pendekatan lain untuk menjalankan perniagaan. Syarikat B dia gunakan pendekatan lain. So apabila dia bergabung, dia perlu cari satu pendekatan yang sama-sama setuju dengan pendekatan ataupun cara tersebut lah. Kalau tidak, dia boleh membawa masalah kepada pengurusan pada masa hadapan. Itu adalah klasifikasi kelebihan dan kekurangan perniagaan usaha sama. So kita nak pergi tajuk yang seterusnya. Klasifikasi perniagaan. Klasifikasi perniagaan ni merupakan penyusunan perniagaan dalam sesuatu kelompok tertentu mengikut kriteria yang telah ditetapkan. Kalau dalam soalan ditanya huraikan klasifikasi perniagaan tersebut. So awak perlu nyatakan dari segi saiz dan yang kedua dari segi sektor. So saiz perniagaan ada 3, kecil, sederhana dan besar. Manakala sektor perniagaan terbahagi kepada 3, utama, kedua dan ketiga. Yang ni kita akan tengok satu-satu. Faktor penentu saiz perniagaan. Kita ada 2 faktor penentu saiz perniagaan. Yang pertama adalah jumlah jualan tahunan. Yang kedua adalah bilangan pekerja tetap. So nak tentukan saiz perniagaan, kita tengok jumlah jualan tahunan dia, kita tengok bilangan pekerja tetap. Untuk perniagaan pula, kita akan bahagikan perniagaan tu kepada 2. Yang pertama yang terlibat dalam aktiviti penghilangan, manakala yang kedua adalah yang terlibat dalam aktiviti perkhidmatan.
So setiap satu ni adalah bilangannya adalah berbeza lah untuk setiap aktiviti perniagaan ni. Okay, kita tengok dulu klasifikasi perniagaan berdasarkan saiz. Okay, awak tengok kat sini. Yang ni adalah untuk penghilangan. Okay, kalau penghilangan kat sini maksudnya yang keluarkan barang lah. Okay, yang dikeluarkan barang-barang. Okay, so untuk perniagaan bersaiz kecil, jumlah jualan tahunan dia adalah 300,000 hingga kurang daripada 15 juta. Okay, manakala bilangan pekerja tetap dia 5 hingga 75 orang. Okay, let's say pekerja dia ada 10 orang. Okay, so itu kita kategorikan dia adalah sebuah kilang ataupun dia sebuah perniagaan yang mengeluarkan barang. Dia punya pekerja dia sebanyak 10 orang. Okay, itu kita kategorikan sebagai perniagaan yang bersaiz kecil. Okay, perniagaan bersaiz sederhana, keuntungan jumlah jualan tahunan dia 15 juta hingga kurang daripada 50 juta. Manakala bilangan pekerja tetap dia 75 hingga kurang daripada 200 orang. Okay, contoh dia kata dalam soalan, jumlah jualan tahunan bagi syarikat A ialah sebanyak 30 juta. So, dia dalam kategori perniagaan bersaiz sederhana. Okay, manakala perniagaan bersaiz besar, okay, jumlah jualan tahunan dia adalah 50 juta dan ke atas. Okay, bilangan pekerja tetap dia adalah sebanyak 200 dan ke atas. Okay, ini untuk perkhidmatan. Okay, yang dijalankan perkhidmatan ataupun dia tak keluarkan barang. Dia hanya memberikan perkhidmatan. Okay. Okay, dia memberikan perkhidmatan kepada pelanggan lah. Okay, so perniagaan yang bersaiz kecil, jumlah jualan tahunan dia adalah 300,000 hingga kurang daripada 3 juta. Okay, bilangan pekerja tetap 5 hingga kurang daripada 30. Kalau 30 tu dia termasuk dalam kategori sederhana. Okay, untuk perniagaan sederhana, jumlah jualan tahunan dia 3 juta hingga kurang daripada 20 juta. Manakala bilangan pekerja tetap dia 30 hingga kurang daripada 75. Okay, perniagaan bersaiz besar, jumlah jualan tahunan dia adalah sebanyak 20 juta dan ke atas. Okay, bilangan pekerja tetap dia sebanyak 75 dan ke atas. Okay, jadual ini perlu kamu hafal. Okay, ni tak ada cara lain, awak perlu hafal untuk awak jawab soalan. Okay. Setakat ni ada yang nak tanya tak? Yang tak faham jadual ni? Ada yang nak tanya tak? Dah ada Setakat ni faham Okay. So kita continue. Okay, perniagaan bersaiz kecil. Okay, yang atas ni adalah yang jadual ni lah sebenarnya. Okay, so kita tengok kelebihan perniagaan bersaiz kecil. Okay, yang pertama cost overhead dia lebih rendah. Okay, maksud dia cost overhead ni cost adalah untuk menjalankan perniagaan. Okay, cost overhead ni cost untuk cost overhead ni maksud dia kos untuk menjalankan perniagaan. Okay. Okay. Syarikat Sendirian Berhad pun, syarikat awam berhad pun boleh jatuh perniagaan bersaiz kecil. Okay. So perniagaan saiz kecil dia tak memerlukan kos operasi dan kos pengurusan yang tinggi. Okay. Ini bagi membolehkan peniaga menawarkan harga yang lebih bersaing lah berbanding syarikat yang lebih besar. Maksudnya dia tak banyak kos, so dia boleh jual dengan harga yang murah. Okay, yang kedua, cepat menyelesaikan masalah dan juga rungutan daripada pelanggan. Okay, pemilik dapat mengambil tindakan segera atas segala masalah dan rungutan pelanggan.
Biasanya peniagaan besar kecil kurang menghadapi birokrasi seperti borang yang perlu diisi oleh pelanggan yang menghadapi masalah. Contohnya perniagaan besar kecil ni dia punya kapasiti perniagaan dia adalah kecil. Apabila dia dapat komplain daripada pelanggan, perkara tersebut senang untuk diselesaikan. Compare dengan syarikat yang besar, dia ada macam contoh, dapat komplain daripada bawahan akan naik ke atas, atas naik lagi. Dia ada banyak hierarki dalam pengurusan. Yang ketiga adalah fleksibel. Fleksibel ni maksudnya dia boleh ubah strategi apabila diperlukan. Kalau dia rasa strategi yang digunakan sebelum ini kurang bersesuaian, dia boleh ubah strategi tersebut mengikut kesesuaian yang dia nak lah. Pemilik juga boleh membuat keputusan dengan mudah. Selain daripada itu, pemilik juga terlibat secara langsung dalam pengurusan perniagaan. Kos upah yang lebih rendah. Biasanya perniagaan besar kecil tidak berdaftar dengan kesatuan sekerja ataupun diambil pekerja sambilan. Hal ini membolehkan mereka hanya dibayar gaji minimum. Kalau awak tengok orang yang bekerja dengan kedai runcit, dia tak ada biasanya gajinya tak besar lah compare dengan dia kerja dengan syarikat-syarikat peruncitan yang besar. Kos upah yang dibagi kepada pekerja dia adalah lebih rendah. Kekurangan perniagaan besar kecil. Kekurangan perniagaan besar kecil yang pertama, kos pengeluaran dia tinggi. Apa yang dimaksudkan kos pengeluaran yang tinggi? Dia tidak dapat menikmati ekonomi bidangan. Contoh, ekonomi bidangan tu awak dapat manfaat daripada pengeluaran secara besar-besaran. Awak dapat manfaat daripada pengeluaran secara besar-besaran. Apabila awak bersaiz kecil, awak keluarkan satu barang, kos tu perlu diagihkan kepada jumlah barang yang kecil lah. So menjadikan kos tu lebih tinggi. Compare awak keluarkan dalam volume yang besar, awak dapat agihkan kos tersebut dengan barang yang lebih banyak. Cikgu bagi contoh. Contohlah, awak keluarkan satu biji kek. Satu kek, kos dia let's say RM10. So kek tadi dia kena tanggung kos sebanyak RM10. Tetapi awak keluarkan 100 biji kek. Kos yang perlu ditanggung let's say kos yang perlu ditanggung adalah sebanyak RM50. Awak nampak RM50 ni adalah lebih besar daripada RM10. Tetapi jika dibahagikan kepada 100 unit kek. So satu kek tu mungkin jatuh sebanyak RM5. Betul? Satu kek tu akan jatuh sebanyak sebanyak RM2. So satu kek tu dia akan jatuh sebanyak RM2. Awak nampak 50 tu adalah lebih besar, tetapi apabila dibahagikan dengan volume yang tinggi, dia akan dapat menikmati kos pengeluaran yang lebih kecil. Itu yang kita panggil sebagai ekonomi bidangan. Yang kedua, kurang berdaya saing. Perniagaan besar kecil sukar untuk mengekalkan perniagaan dalam keadaan mencabar berbanding dengan pesaing yang bersaiz besar ketika keadaan ekonomi kurang menentu. Macam contoh keadaan sekarang lah, biasanya perniagaan bersaiz kecil dia sukar untuk kekalkan perniagaan dia. Compare dengan saiz besar mungkin dia ada cara lain. Macam mana dia nak overcome problem tersebut. Tetapi perniagaan bersaiz kecil dia ada banyak limitation untuk dikekalkan perniagaan dia. Yang ketiga, sukar mendapat pekerja mahir dan berpengalaman. Kerana pekerja yang mahir dia mahu
upah yang lebih tinggi lah. Biasanya pemilik perniagaan bersaiz kecil dia tak mampu untuk bayar upah yang lebih tinggi. Okay? Dan dia juga tak mampu untuk menampung kos latihan pekerja sedia ada. Contoh pekerja sedia ada dia adalah pekerja yang kurang mahir. So dia nak hantar latihan pun dia tak ada kemampuan untuk membiayai kos latihan tersebut. Yang terakhir adalah kekurangan sumber perniagaan. Perniagaan bersaiz kecil sukar untuk mendapatkan modal tambahan. Biasanya bank ataupun institusi kewangan yang lain lah dia enggan memberikan pinjaman kerana kurang keyakinan akan potensi perniagaan tersebut. Biasanya kalau perniagaan bersaiz kecil ni dia nak sediakan cagaran pun dia tak mampu untuk sediakan cagaran kepada pihak bank. Cabaran perniagaan bersaiz kecil, yang pertama adalah masalah aliran tunai. Aliran tunai yang negatif menjadi cabaran utama yang dihadapi oleh perniagaan bersaiz kecil. Ini berikutan ini berlaku akibat daripada pelanggan lambat menjelaskan hutang. Pada masa yang sama, perniagaan perlu membayar bil-bil perniagaan dan perbelanjaan di luar jangka. Ini macam yang dihadapi oleh masa sekarang lah. Apabila berlaku pandemik ni, biasanya perniagaan akan merosot. Apabila perniagaan merosot, jualan yang diterima tu tak banyak. So apabila jualan tak banyak, dia tak banyak duit tunai. Tetapi dalam masa yang sama, dia perlu bayar bil-bil. Contohnya sewa kedai, belanja apil air, kos bahan mentah, semua kos-kos yang ada. So apabila masalah aliran tunai ni menjadi negatif, biasanya ini antara cabaran yang perlu dihadapilah oleh perniagaan bersaiz kecil. Pihak pengurusan digalakkan menggunakan teknologi terkini termasuk perisian komputer untuk menjana penyata aliran tunai dan belanjawan agar tunai dapat dikawal. Yang ni nanti awak belajar masa tingkatan 5 macam mana nak buat penyata aliran tunai. Dan juga belanjawan aliran tunai lah, maksudnya belanjawan tu awak predict, awak forecast dulu perbelanjaan untuk tempoh 12 bulan ke hadapan. So awak dah boleh assume apa belanja-belanja yang akan berlaku dalam perniagaan. So dan apa hasil-hasil dalam perniagaan. So daripada belanjawan tersebut, awak boleh kawal tunai awak supaya tidak overspend lah. Yang kedua adalah bebanan kerja. Pemilik perniagaan biasanya menanggung bebanan kerja yang berat kerana tiada pengkhususan. Biasanya kalau perniagaan bersaiz kecil, pekerja dia tak ramai. So pemilik biasanya dia akan multitask, dia akan buat pelbagai kerja. Yang ni kita panggil tiada pengkhususan. Kalau pengkhususan ni maksudnya orang tersebut dia bertanggungjawab terhadap satu tugas. Let's say dia adalah di bahagian account. So dia akan terlibat dalam bahagian-bahagian account perniagaan. Itu maksud pengkhususan. Tapi kalau tiada pengkhususan, mungkin pemilik tadi dia terlibat dalam bahagian account, dia terlibat dalam bahagian jualan, dia juga yang beli stok, semua dia uruskan sendiri. Ini akan menjadi bebanan kerja kepada pemilik lah. Seterusnya mengekalkan pelanggan lama dan mendapatkan pelanggan baru. Yang ni pemilik perlu sentiasa memikirkan strategi untuk memastikan pelanggan sedia ada kekal. Dengan memberikan perkhidmatan yang unik dan istimewa lah. Contoh, bila ada pesaing baru, contohnya ada pasar raya, awak buka kedai runcit, ada pasar raya besar, yang mempunyai pelbagai kemudahan, yang mempunyai strategi-strategi yang menarik. So sebagai perniagaan bersaiz kecil, awak kena fikirkan strategi ataupun idea macam mana awak nak kekalkan pelanggan baru, pelanggan lama dan menarik pelanggan baru supaya membeli di kedai awak. Memotivasikan pekerja. Pekerja ni merupakan satu faktor yang penting lah dalam perniagaan. Kalau pekerja tu tak gembira dengan persekitaran kerja dalam perniagaan, mereka akan berubah ke tempat kerja yang lain. So penting untuk memastikan setiap pekerja gembira.
supaya mereka lebih produktif lah. Kalau pekerja ni dia tak dijaga kebajikan, tak diberikan ganjaran, dia akan ada tendensi yang tinggi pekerja tu dia pergi dekat perniagaan lain. So apabila perkara ini berlaku, pemilik tadi dia perlu cari pekerja baru. So apabila pekerja baru masuk, dia akan sentiasa perlu ajar benda baru, dia perlu latih, so dia akan mengurangkan produktiviti, dia akan kuranglah produktiviti pekerja tersebut. So apabila pelanggan datang, pekerja ni mungkin pekerja baru, dia tak tahu dengan selok-belok perniagaan lain. So pelanggan pun rasa macam tak best lah untuk datang membeli belah dekat perniagaan tersebut. Yang terakhir adalah cost overhead yang tinggi. Tadi kelebihan dia cost overhead rendah kan? Tetapi tengok balik daripada ekonomi bidangan tadi. So apabila perniagaan yang bersaiz kecil, dia perlu membayar cost overhead yang banyak jugalah sebenarnya. Dan ada perniagaan yang terpaksa ditutup akibat menanggung cost overhead yang berlebihan. Ini apabila contoh jualan dia sedikit tetapi cost dia banyak. Ini contoh perniagaan bersaiz kecil, PKS, perusahaan kecil dan sederhana. Ini adalah perniagaan bersaiz besar. Yang atas ni adalah macam jadual tadi lah. So kelebihan perniagaan bersaiz sederhana, pertama mudah ditubuhkan. Kalau perniagaan berbentuk milikan tunggal dan perkongsian, penubuhan dia adalah mudah, fleksibel, dia boleh buat keputusan dengan cepat dan mudah jika melakukan perubahan lah. Let's say dia kata dia dah buat strategi A, strategi tersebut tidak berjaya. So apa dia buat? Dia boleh lakukan perubahan dengan segera. Semangat berpasukan yang tinggi. Majikan dapat memupuk semangat bekerja dalam pasukan lah. Sebab pekerja dia tak terlalu ramai, tak terlalu sikit. Kalau tadi yang pekerja bersaiz kecil mungkin pekerja dia terlampau sikit. Dia tak boleh nampak semangat berpasukan. Pelaporan keuangan syarikat dirahsiakan. Syarikat perniagaan bersaiz sederhana tidak perlu melaporkan aktiviti dan kedudukan mereka kepada umum berbanding dengan syarikat besar lah. Ini ada satu kelebihan kepada perniagaan bersaiz sederhana. Yang kekurangan dia, sukar menyediakan latihan. Dia memerlukan pekerja yang berkemampuan untuk mengendalikan projek yang kompleks. Namun begitu, dia tak ada sumber macam perniagaan bersaiz besar untuk melatih pekerja supaya kompeten dengan projek tersebut lah. Sukar untuk memajukan kerjaya kerana tidak menawarkan peluang pekerjaan, peluang kerjaya yang menarik kepada pekerjanya. Dan yang ketiga adalah wujud jurang hubungan. Pekerja yang lebih ramai menyukarkan hubungan rapat antara majikan dengan pekerja sukar diwujudkan lah, sebab pekerja dia semakin lama semakin ramai. Kalau perniagaan bersaiz kecil, pekerja dia mungkin sedikit, let's say ada 10 orang. So antara 10 orang tu dia ada hubungan yang baik. Cabaran yang pertama, meningkatkan hasil. Perniagaan bersaiz sederhana ni dia cabaran paling besar dia adalah untuk meningkatkan hasil berbanding dengan perniagaan bersaiz kecil dan juga perniagaan bersaiz besar. Pada peringkat ini, perbelanjaan perniagaan cenderung untuk naik secara mendadak. Sebabkan pekerjanya ramai, mungkin dia nak naikkan hasil tu dia perlu naikkan kos. So perbelanjaan dia akan naik secara mendadak. Pengambilan pekerja. Perniagaan memerlukan tenaga kerja yang lebih mahir dan berpengalaman untuk berkembang. Ini akan menjadikan pengambilan pekerja tu akan wujud persaingan lah dengan perniagaan yang besar. Pekerja ni adalah antara pekerja yang mahir, so dia boleh pilih antara perniagaan besar ataupun perniagaan sederhana. Perniagaan besar mungkin tawarkan gaji yang lebih tinggi lah compare dengan perniagaan bersaiz sederhana. Undang-undang dan peraturan kerajaan.
Semakin besar sesebuah perniagaan, semakin banyak undang-undang ataupun peraturan yang perlu dipatuhi lah. Okey, selain daripada pendaftaran perniagaan, lesen, permit, surat kuasa, kalau dia terlibat dengan agensi-agensi lain lah, perlu dipatuhi semua undang-undang tersebut. Okey, perniagaan yang ketiga, perniagaan bersaiz besar. Okay, contoh dia macam Felda ni lah. Okay, antara kelebihan perniagaan bersaiz besar menikmati ekonomi bidangan. Okay, macam cikgu terangkan tadi, okay, aktiviti perniagaan yang dijalankan secara besar-besaran membolehkan kos seunit pengeluaran dikurangkan ke tahap yang paling minimum. Okay, dikurangkan pada tahap yang paling minimum. Okey, macam contoh cikgu bagi tadi, itu adalah maksud ekonomi bidangan. So apabila kos seunit dia lebih kecil, okay, dia dapat jual dengan harga yang lebih murah. So, dan seterusnya dapat meningkatkan keuntungan. Okay, kelebihan yang kedua dapat menguasai pasaran, okay, berbanding dengan produk yang bersaiz kecil lah. Maksudnya kalau saiz kecil ni tadi mungkin dia khususkan kepada setempat sahaja. Okay, manakala perniagaan bersaiz besar dia boleh luaskan lagi dia punya pasaran. Okay, wujud pengkhususan, okay, tenaga pakar berpengalaman luas di setiap bahagian. Maksudnya setiap bahagian dia ada pakar yang mahir dalam bahagian tersebut. Okay, manakala kekurangan perniagaan bersaiz besar, komunikasi dia kurang berkesan, okay, disebabkan oleh pelbagai aras dan juga hierarki dalam pengurusan. Okay, mungkin orang bawahan dia tak, apa yang disampaikan tu dia ada orang tengah, dia ada peringkat pengurusan atasan. So orang bawahan contoh ada komplain daripada pelanggan, dia tak sampai dengan betul kepada peringkat atasan ataupun daripada satu jabatan ke jabatan lain, dari satu peringkat ke peringkat lain, dia melambatkan proses penyampaian maklumat tersebutlah. Okay, yang kedua birokrasi. Okay, terdapat banyak peraturan dan polisi yang perlu dipatuhi. Okay. Yang ketiga, risiko kerugian lebih besar. Okay, semua perniagaan mempunyai risiko untuk gagal. Okay, contohnya dalam keadaan ekonomi yang tak stabil, okay, macam sekarang. Okay. Kalau perniagaan kecil, mungkin ruginya kecil je lah. Okay, tapi kalau perniagaan yang lebih besar, saiz besar, risiko kerugiannya adalah lebih besar. Kalau awak tengok keadaan ekonomi sekarang, banyak perniagaan besar yang terpaksa menutup perniagaan disebabkan ketidakmampuan untuk bertahan dalam keadaan ekonomi yang tak berapa baik sekarang ni lah. Okay. Cabaran perniagaan bersaiz besar, yang pertama ketidakpastian pasaran, okay. Keadaan ekonomi dan politik global yang tidak menentu, peraturan yang sentiasa berubah, perubahan teknologi dan juga pesaing, okay, menimbulkan ketidakpastian dalam sesebuah perniagaan. Okay. Pengambilan pekerja, okay, perniagaan bersaiz besar perlu bersaing dengan perniagaan lain untuk mendapatkan pekerja pakar yang berpengalaman. Okay. Ada juga pekerja berpengalaman menumbuhkan perniagaan mereka sendirilah. So dia dah dapat pengalaman daripada syarikat-syarikat besar, dia gunakan pengalaman tersebut untuk bina satu lagi syarikat sendiri. So automatik syarikat yang dibina menjadi pesaing kepada perniagaan-perniagaan yang sedia ada. Okay, meningkatkan keuntungan tahunan. Okay, perniagaan bersaiz besar menghadapi cabaran untuk meningkatkan keuntungan tahunan kerana proses perubahan sukar dilaksanakan. Okay, contohnya dia ada masalah yang memerlukan perubahan dalam keputusan tadi. Okay, tetapi untuk perniagaan bersaiz besar dia tak se-fleksibel macam perniagaan bersaiz kecil dan juga sederhana. Okay, dia perlu ada persetujuan daripada banyak pihak untuk melakukan perubahan. So daripada dia boleh dapat untung dalam tempoh yang sekejap, dia perlu mengambil proses yang lebih lama untuk dia tingkatkan keuntungan dia tersebut. Okay, perundangan dan juga peraturan kerajaan. Okay, perniagaan perlu mematuhi undang-undang dan juga peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan. Okay, yang ni lagi banyaklah undang-undang yang perlu dipatuhi.
Okay, itu adalah 3 saiz perniagaan. So kita tengok klasifikasi yang kedua adalah sektor perniagaan. Okay, sektor perniagaan terbahagi kepada 3, sektor utama, sektor kedua dan juga sektor ketiga. Okay, ketiga-tiga sektor saling memerlukan dalam memastikan aktiviti perniagaan berjalan dengan lancar. Okay, yang pertama sektor utama ataupun kita panggil sebagai sektor primer. Okay, yang ni kata kunci dia adalah pengekstrakan sumber semula jadi. Okay, semua aktiviti yang berkaitan dengan sumber semula jadi ataupun ada keyword dia bahan mentah ataupun hasil alam semula jadi daripada bumi dan laut. Okay, yang ni kita panggil sebagai sektor utama. Okay, ini adalah sektor utama. Okay, yang pertama perlombongan. Okay, biji timah, petroleum, gas asli, emas yang daripada perut bumi tu yang berkaitan dengan alam semula jadi kita panggil sebagai sektor utama. Okey, pertanian contohnya macam kelapa sawit dan juga getah, pembalakan, kayu merbau, cengal, meranti, perikanan, perikanan laut dalam, pinggir pantai, air tawar. Okey, itu adalah 4 sektor utama. Okey, sektor kedua, kata kunci kat sini melibatkan pemprosesan bahan mentah untuk menghasilkan barang siap ataupun barang separuh siap. Nilai tambah yang dihasilkan dalam sektor ini lebih tinggi berbanding dengan sektor utama. Contoh tadi, ikan tadi awak tangkap ikan dekat laut. So pada sektor kedua, ikan tersebut diproses menjadi barang siap ataupun barang separuh siap. Ikan diproses menjadi sardin ataupun ikan diproses menjadi keropok. Itu adalah dalam sektor yang kedua. So dalam sektor kedua ada 4. Yang pertama pembuatan dan penghilangan, kejuruteraan, pembekalan tenaga dan juga pembinaan. So kita tengok satu-satu. Pembuatan dan penghilangan. Ini adalah proses transformasi input kepada output yang lebih bernilai. Dekat sini ada perkataan kilang. Maksudnya semua bahan yang diproses dalam kilang kita panggil sebagai pembuatan dan penghilangan. Yang kedua, kejuruteraan. Kejuruteraan menyediakan jentera, mesin dan peralatan untuk pengeluaran. Itu adalah termasuk dalam kejuruteraan. Yang berkaitan dengan mesin, teknologi. Itu adalah kejuruteraan. Yang ketiga adalah pembekalan tenaga. Yang ni pembekalan, aktiviti pembekalan tenaga daripada pelbagai sumber. Contohnya elektrik, petroleum dan air untuk kegunaan isi rumah. Contohnya air dijana lah untuk menjadikan elektrik, air ditapis. Yang ni antara syarikat-syarikat yang terlibat lah, TNB, Petronas, syarikat air Negeri Sembilan. Kalau kita syarikat air Johor. Yang keempat, pembinaan yang merangkumi aktiviti pemasangan, pembinaan dan pengubahsuaian barang separuh siap ataupun barang siap. Contohnya pembinaan bangunan dan juga jambatan. Apa beza pembinaan dan juga penghilangan? So yang ni dia buat dekat kilang. Yang berkaitan dengan pembuatan di kilang. Ataupun yang lebih kecil lah. Contohnya roti, buat baju, buat kereta dalam kilang. Kereta tu lebih kepada kejuruteraan lah sebab dia gunakan mesin-mesin yang lebih canggih. Pembinaan, dia daripada perkataan bina. Bina ni untuk benda yang besar luar daripada kilang. Contohnya nak bina rumah. Ada tak orang bina rumah dalam kilang? Tak ada kan? So awak bina rumah dekat tapak tersebut, itu kita panggil sebagai pembinaan. Itu adalah perbezaan antara pembuatan dan penghilangan dan juga pembinaan lah. Kejuruteraan ni dia pakai teknologi ataupun kejuruteraan yang ada lah. Pembekalan tenaga ni macam air, api, elektrik. Sektor yang ketiga ataupun kita panggil tertier. Yang tadi yang kedua kita panggil sekunder. Melibatkan aktiviti pembekalan perkhidmatan daripada pengeluar terus kepada pengguna. Kata kunci kat sini adalah
perkhidmatan. Okey, terus kepada pengguna. Okey. Dia ada 3 bidang. Okey, yang pertama perkhidmatan awam. Okey. Maksudnya yang perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan lah. Okey. Ya, seperti pendidikan, kesihatan. Okey. Perkhidmatan swasta yang diberikan oleh badan bukan kerajaan. Okey. Contohnya lah jual beli, peruncitan, awak pergi kedai runcit, accountant, okay, itu adalah perkhidmatan-perkhidmatan swasta. Okay, yang ketiga adalah perkhidmatan sukarela ataupun kebajikan. Okay, yang ini disediakan oleh badan-badan amal dan sukarela dalam bidang seperti kesihatan komuniti dan juga alam sekitar. Okay. Ini adalah 3 sektor perniagaan. Okay. Contohlah cikgu bagi contoh. Tadi cikgu bagi contoh pasal ikan kan? Okey, so cikgu bagi contoh kat sini Okey, tadi cikgu kata sektor yang pertama utama, dia ambil ikan daripada laut. Okey, ini adalah sektor utama. So ikan tersebut diproses menjadi sardin. Okay. Ikan tersebut diproses menjadi sardin. Ini adalah sektor yang kedua. Okay. Manakala sektor ketiga, sardin dijual di kedai. Okay. Ini adalah sektor ketiga. Itu hubung kait antara sektor utama, sektor kedua ataupun sektor ketiga. Kalau dalam soalan awak tak ingat primer, awak tak ingat sekunder, awak tak ingat tertia, awak boleh jawab sektor utama, sektor kedua, sektor ketiga. Mudah kan? Okay. So setakat ni ada apa-apa nak tanya tak? Ada apa-apa tak nak tanya? Ada apa-apa tak nak tanya? Boleh faham? Semua boleh faham?